Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal Amar bin Syahrul Effendi. Saya daripada PHU Limasi. Nombor metrik saya DHU 2019-24506. Tentang disyariatkan berkorban atau berudiah, itu tak ada perselisihan faham antara ahli agama, para mujtahid. Hanya mereka berselisih dalam menetapkan tentang hukum suruhan itu. Ada di antara mereka mewajibkan dan di antara mereka menyunatkan. Sebahagian besar berpendapat bahawa berkorban itu sunnah muakkad bagi orang yang mampu. Jika tidak melakukannya tanpa sebarang keuzuran, maka dia tidak berdosa dan tidak harus menggantikannya. Merupakan pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, pendapat yang paling kuat daripada Imam Malik dan salah satu pendapat daripada Abu Yusuf. Ini juga merupakan pendapat Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, Bilal, Abu Mas'ud Al-Badri, Suwaid bin Ghafalah, Said bin Al-Musayyib, Atta Al-Qamah, Al-Aswad, Ishaq Abu Taur dan Ibnu Al-Munzir. Mereka berdalilkan antaranya maksud jika masuk bulan Zulhijjah dan salah seorang daripada kamu ingin menyembelih korban, maka hendaklah dia tidak memotong sedikit pun daripada rambut dan kukunya. Riwayat Muslim, Abu Daud. Imam Al-Nawawi menukilkan bahawa Imam Al-Syafi'i menyebut dalil di atas menunjukkan bahawa hukum korban itu tidak wajib, kerana dalam hadis digunakan lafaz siapa yang mahu. Sebahagian ulama pendapat menyatakan bahawa korban itu wajib ke atas orang yang mampu. Antara ulama yang berpendapat wajibnya berkorban kepada yang mampu ialah Imam Abu Hanifah, Al-Qadi Abu Yusuf dalam salah satu pendapatnya, Rabi'ah Al-Latih bin Sa'ad Al-Auzai Al-Tauri dan Imam Malik dalam salah satu pendapatnya. Mereka berdalilkan antaranya maksudnya barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki dan tidak melakukan ibadah korban, maka janganlah dia mendekati tempat solat kami. Riwayat Ibnu Majah. Hukum melakukan ibadah korban adalah sunat muakkad. Hukumnya boleh mewajib dengan dua sebab. Sebab pertama, apabila seorang mensyariatkan kepada binatang yang sesuai untuk berkorban keupayaannya, seperti dia menyatakan ini ialah korban aku, atau aku akan korbankan kambing itu dengan itu, dia wajib melakukannya. Apabila dia mewajibkan ke atas dirinya untuk mendekati diri kepada Allah dengan cara korban, seperti dia berkata, wajib ke atasku kerana Allah Subhanahu Wa Taala, wajib ke atasku korban kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu korban menjadi wajib ke atasnya, sebagaimana jika dia mewajibkan mana-mana ibadat lain ke atas dirinya, kerana perbuatan tersebut merupakan nazar yang wajib ditunaikan. Hukum menggabungkan niat korban dan akikah ada dua pendapat. Pendapat pertama, ibadah korban tidak boleh digabungkan dengan akikah. Sekiranya digabungkan, maka tidak mendapatlah hasil. Tidak mendapatkan hasil itu, dia merujuk kepada pahala. Pendapat ini dia pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan salah satu pendapat daripada Imam Ahmad. Manakala pendapat yang kedua, boleh menggabungkan niat akikah dan niat korban dalam satu sembelihan. Menurut pendapat ini, boleh melaksanakan korban sekaligus dengan niat akikah atau sebaliknya, serta terhasillah pahala. Kedua-duanya ini adalah pandangan Imam Al-Ramli dari mazhab Al-Syafi'i, salah satu pendapat dari Imam Ahmad
dan pendapat ulama Hanafiyah. Menyembelih korban adalah suatu sunnah Rasul yang amat besar rahsianya dan amat luas pengertiannya. Banyak hadis yang menerangkan keutamaan korban, di antaranya hadis yang diberitakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi bersabda, tak ada sesuatu amalan anak Adam yang di hari nahar, iaitu hari menyembelih korban, yang lebih disukai Allah selain dari menyembelih korban-korban itu. Di hari kiamat akan datang sebagai dari hari penyembelihannya, dengan cukup segala-gala tubuh anggotanya, cukup segala bukunya, cukup segala cukup segala kuku-kukunya. Darah korban itu sebelum jatuh ke atas bumi, ke atas muka bumi, lebih dahulu jatuh di suatu tempat yang disediakan oleh Allah. Oleh kerana itu, bersenang-senanglah dirimu untuk melaksanakan korban ini. At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Selain dari itu, ada lagi hadis yang diberitakan oleh Zaid bin Arqam bahawa beliau bertanya kepada Nabi. Ujarnya, aku telah bertanya kepada mereka, para sahabat telah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah udiah? Udiah itu? Nabi Muhammad menjawab, itulah sesuatu sunnah ayahmu Ibrahim. Mereka bertanya, apakah yang kita peroleh dari udiah ini? Rasulullah menjawab lagi, di tiap-tiap bulu, di setiap helaian bulunya, kita memperoleh sesuatu kebajikan. Ahmad dan Ibnu Majah. Diberitakan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah bahawa Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mempunyai keluasan sehingga mampu berkorban tetapi tidak mahu berkorban, janganlah dia mendekati tempat kami, iaitu ruang tempat kami bersolat. Berdasarkan nas-nas dan kenyataan di atas, kami cenderung kepada pendapat bahawa hukum ibadah korban adalah sunat muakkad. Ini seperti mana pandangan majoriti ulama termasuk mazhab Syafi'i. Meskipun begitu, sewajarnya bagi seorang melakukan ibadah korban dan tidak meninggalkannya sekiranya berada dalam keadaan yang berkemampuan. Jelas dan lagi nyata jadi pada hadis-hadis ini bahawa udiah itu satu amal yang amat disukai kita untuk melakukannya pada hari nahar. Itu suatu sunnah yang dibersukai dari Nabi Ibrahim AS. Penyembelihan korban adalah amalan yang amat disukai Allah pada hari nahar. Kesimpulannya, akhir kalam kami nukilan di sini kenyataan Syekh Ahmad Al-Amin Al-Syakiti. Janganlah meninggalkannya ibadah korban jika seseorang itu mampu untuk menunaikannya. Ini kerana Nabi Muhammad SAW sendiri memerintahkan, tinggalkanlah perkara yang meragukanmu dan ambillah perkara yang tidak meragukanmu. Selayaknya bagi mereka yang mampu untuk tidak meninggalkan ibadah korban. Ini kerana mereka dengan korban ini ia akan lebih menenangkan hati dan melepaskan tanggunganmu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris bin Mansur. Saya dari kelas DPHU 5A dan nama matrik saya di HU 2019 24509. Okey, saya di sini ingin menerangkan tentang hukum korban di luar negara.
Selain melakukan ibadah korban di tempat sendiri, ada juga orang yang lebih selesa memilih untuk melakukannya di luar negara kerana faktor kemampuan. Lazimnya harga haiwan korban seperti lembu, kambing dan unta di sana lebih rendah berbanding di dalam negara. Sebagai contoh, harga satu bahagian lembu korban di Malaysia sekitar RM600.5, tetapi di negara seperti Kemboja nilainya cuma RM290. Bukan itu saja, ada negara tertentu yang penduduknya ramai fakir dan miskin. Mereka lebih memerlukan daging yang jarang sekali dapat dirasai. Tidak kiralah apa jua alasannya, semua itu dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan membantu mereka yang benar-benar memerlukan. Sambungan daripada slide ni ialah ada dua perkara ulama apabila berbicara tentang ibadah korban di luar negara. Pertama, ia melibatkan proses mewakilkan individu untuk melakukan sembelihan di sana. Kedua, kita sendiri yang melakukannya ketika berada di negara berkenaan. Dalam dua situasi tersebut, para ulama menyatakan tiada masalah dan harus hukumnya untuk melakukan korban di luar negara. Ini bermakna kita boleh buat ibadat korban yang sunat di mana-mana sahaja. Perkara yang diambil kira adalah tempat ketika orang itu melakukan korban, bukannya tempat asal kelahirannya. Ia termasuk juga dalam ibadah korban yang wajib seperti nazar dan sumpah. Ibadah korban sebenarnya bergantung kepada orang yang hendak melakukannya. Ketahuilah, tempat bukanlah syarat utama untuk ibadah korban. Syarat utama ibadah korban termasuk juga akikah. Ia hanya melihat kepada pematuhan semua rukun dan syarat sembelihan korban. Ia seperti haiwan tersebut memiliki sifat yang sempurna dan orang yang nak buat korban itu sama ada korban wajib atau korban sunat. Penetapan tempat sama ada di dalam negara, kawasan lain atau penempatan orang miskin bukanlah rukun ataupun syarat sah korban. Andai buat di luar negara, selagi haiwan yang nak disembelih cukup syarat sempurna, ia sah dilakukan di sana. Antara dalil Al-Quran dan As-Sunnah ialah dalam surah Al-Hajj ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Hadis pula ialah dari Aisyah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari iaitu hari raya Aidil Adha yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada menumpahkan darah binatang korban. Sungguhnya ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bulunya dan kukunya, dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada redha Allah Subhanahu wa taala sebelum ia jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kamu dengan berkorban. Hadis riwayat At-Tirmizi 1493.
ia diputuskan bahawa harus mengagihkan daging korban ke tempat atau negara lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Tengku Muhammad Aziz bin Tengku Mahyudin dari DPSU 5C. Nombor metrik DHU 20192443. Negara yang terbaik untuk kita melaksanakan korban. Takrif fakir miskin. Fakir, seseorang yang tidak mempunyai apa-apa harta atau pekerjaan atau menerima pendapatan dari sumber-sumber lain yang jumlahnya tidak sampai 50% daripada keperluan harian dan keperluan tanggungannya dan tidak sampai 50% daripada belanja hidup seseorang yang hidup sederhana dan orang-orang tanggungan. Miskin, seseorang yang mempunyai pekerjaan atau hasil usaha yang hanya memenuhi sebahagian keperluan asasinya tetapi tidak mencukupi untuk menampung keperluan harian dan juga menampung orang-orang tanggungannya. Dalam Islam, orang paling perlu kita bantu adalah ahli keluarga, jiran, saudara sesama Islam, saudara semanusia. Yang kedua, empati sesama insan. Dan yang ketiga, mengeratkan hubungan sesama manusia. Setiap individu perlu menyedari semua umat Islam adalah bersaudara dan tunjang utamanya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya orang mukmin bersaudara, maka kerana itu damaikanlah antara kedua-dua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Sebab itu Rasulullah SAW berpesan, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya. Hadis riwayat Muslim. Kategori negara yang perlu kita bantu. Yang pertama, membantu negara yang paling terdekat dengan negara kita. Berdasarkan pernyataan saya di atas, negara yang terbaik untuk kita melaksanakan korban adalah Myanmar, iaitu etnik Rohingya, kerana jaraknya terdekat dengan Malaysia dan kem mereka banyak di Asia ini. Antara Malaysia dan Myanmar jaraknya 2.072 km dan kira jarak dari laut adalah 1.119 mm laut. Selain negara Myanmar, negara Syria juga adalah negara yang terbaik untuk kita bantu walaupun negara mereka jauh. Ini kerana negara Syria keadaan perang yang amat teruk selepas rakyat Rohingya. Menurut info PBB, pada awal tahun 2017, hampir setengah juta rakyat Syria bergelar pelarian di negara mereka, berusaha balik semula ke tanah air mereka dengan bertujuan untuk kembali ke pangkuan kaum keluarga dan harta warisan yang mereka terpaksa tinggalkan sebelum ini. Dalam masa yang sama, penghijrahan rakyat Syria untuk keluar dari negara mereka juga terus berlaku. Walaupun kebahagiaan dan keselamatan belum terjamin buat mereka, kezaliman demi kezaliman terus berlaku kepada masyarakat awam. Yang kedua, negara yang dalam keadaan perang atau tertindas, seperti Syria tadi. Dan ketiga, negara mundur dari segi ekonomi. Ingat, Rasulullah SAW bersabda maksudnya, seseorang Muslim adalah saudara terhadap Muslim yang lain. Dia tidak boleh menganiaya dan tidak akan dianiaya oleh orang lain. Sesiapa yang melaksanakan hajat saudaranya, maka Allah akan melaksanakan hajatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Akhir sekali, maka korban di negara tersebut adalah digalakkan bagi meringankan krisis makanan dan kebuluran yang sentiasa mencabar kehidupan harian mereka. Adapun negara yang sekadar miskin dan tidaklah sesusah mana, maka korban di tempat sendiri adalah lebih afdal kerana suasana yang melanda Malaysia sekarang ini memerlukan sejumlah bantuan daging kepada penduduk-penduduk khususnya di kampung maupun di bandar untuk sama-sama merasa dan mengecap daging korban bersempena dengan Hari Raya Aidiladha. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaid bin Abi Halim di PHU 5A. Hari ini saya akan membincangkan tentang kesimpulan yang dapat dibuat daripada perbincangan rakan-rakan saya yang tadi. Pada asalnya, ibadah korban ini dilakukan di tempat masing-masing, di kampung halaman masing-masing.
Tetapi apabila tak kala kita mendengar negara yang memerlukan bantuan, yang dilanda kemiskinan, jauh di lubuk hati daripada kita, maka datanglah perasaan untuk memberi bantuan dan melakukan korban di tempat umat Islam yang memerlukan di negara-negara yang dilanda peperangan atau ekonomi yang tidak baik. Secara asasnya, sembelihan korban ini itu disunatkan dilakukan oleh tangan sendiri. Ini berdasarkan riwayat hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anha menyatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 ekor kibas yang berwarna putih yang terbaik, yang bertanduk besar sebagai korban dengan tangannya sendiri sambil menyebut nama Allah dan bertakbir, serta baginda meletakkan kakinya di tengkuk kibas tersebut, riwayat Bukhari dan Muslim. Jika kita tidak mampu, cukup orang berkorban untuk pergi menghadiri majlis penyembelihan bagi menyaksikan upacara. Ini juga berdasarkan daripada hadis yang bermaksud, wahai Fatimah, bangunlah dan lihatlah korbanmu. Sesungguhnya ia mengampunkanmu kerana setiap titis daripada darahnya mewakili setiap dosa yang kamu lakukan. Riwayat Tabrani. Terdapat juga ayat Al-Quran menyatakan bahawa anjuran bagi yang melakukan korban untuk makan sebahagian daripada daging korban. Maka ini berdasarkan surah Al-Hajj ayat 29 yang bermaksud, maka makanlah kamu daripada daging binatang-binatang korban itu dan berilah makan kepada orang yang susah, yang fakir miskin. Dapat kita rumuskan daripada situ pelaksanaan korban yang dilakukan lebih baik dilakukan tempat sendiri agar dapat dirasai dan dijiwai secara langsung dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah yang lebih berbekas kesan kepada ibadah korban tersebut. Tambahan pula, ia adalah daripada syiar Islam yang besar. Sekiranya korban tersebut dilakukan di luar negara atau daerah lain, maka akan terluputlah sunnah memakan daging korban itu. Justru secara umumnya ibadah korban lebih baik untuk dilakukan di tempat kita berada dan tempat kita untuk mencari kehidupan. Ulama berbeza pendapat. Terdapat 2 pendapat. Pendapat yang pertama yang menyatakan tidak membenarkan korban di luar negara, seperti pendapat Imam Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi dan lain-lain lagi. Namun terdapat pendapat yang kedua, iaitu ulama kontemporari yang terdapat menyatakan berkenaan keharusan memindahkan ke negara yang mana wujudnya ramai pihak yang memerlukan. Antaranya adalah Syekh Muhammad bin Al-Muqta Asy-Syikiti yang berpendapat bahawa ibadah korban di luar negara adalah sah dan pelakunya akan mendapat pahala melakukan ibadah korban. Akan tetapi melakukan ibadah ini di kawasan tempat tinggalnya adalah lebih afdal. Sekiranya ibadah korban ini dilakukan di kawasan kediaman dan dilakukan di luar negara yang berdepan dengan kesukaran, maka itu adalah lebih baik kerana dia melaksanakan dua-dua sekaligus. Saya menukilkan daripada Muzakarah Jawatan Fatwa Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam kali yang ke-66 yang menyatakan hukum harus untuk mengalihkan daging korban ke tempat lain atau negara lain. Dapat difahami bahawa hukum melaksanakan ibadah korban di luar negara secara wakil adalah harus dan sah. Namun melakukan di tempat sendiri adalah yang terbaik dan tiada khilaf. Kami berpendapat di tempat yang amat memerlukan seperti Palestin dan kem-kem pelarian seperti sepadan Turki atau Jordan ataupun kem Rohingya di negara tersebut adalah digalakkan untuk bagi meringankan krisis makanan dan kebuluran yang sentiasa mencabar kehidupan harian mereka. Adapun negara yang sekadar miskin dan tidak susah mana, maka korban di tempat sendiri adalah lebih afdal kerana suasana yang melanda Malaysia sekarang ini memerlukan sejumlah bantuan daging kepada penduduk-penduduk yang khususnya di kampung maupun di bandar untuk sama-sama merasa dan mengacap daging korban bersempena dengan raya hari Aidil Adha. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.